Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai kaum, pakai wara' dalam semua hal ehwal kamu. Wara' itu adalah pakaian agama. Mintalah daripadaku suatu pakaian buat agama kamu. Ikutilah aku di atas perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana aku sentiasa menurutnya dalam cara makan minumnya, nikah kahwinnya, dan segala hal ehwalnya. Apa yang diajarkannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sentiasa berpegang kepadanya, sehingga aku terjebak dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Maka aku tetap kekal begitu terus. Aku sama sekali tidak memikirkan tentang kepujian Allah Azza wa Jalla. Ya, aku juga tidak ambil pusing jika engkau hendak pujiku atau celaku, hendak memberiku atau menahan pemberianku itu, atau menahan pemberian itu kepadaku, sama ada yang baik atau yang jahat. Engkau hendak menyambutku atau hendak membelakangiku. Apa boleh buat, engkau jahil, dan orang yang jahil tidak boleh dilayani. Jika engkau merasa bangga lalu engkau beribadat dengan kejahilanmu, kelak ibadatmu akan tertolak ke atas dirimu sendiri, kerana ibadat itu diiringi kejahilan, sedang kejahilan itu semuanya perosak. Lihat sabda Nabi SAW, man abadallaha azza wa jalla ala jahlin kana ma yufsidu aksara mimma yuslihu. Barang siapa yang beribadat kepada Allah azza wa jalla dengan kejahilan, maka ibadat itu lebih banyak yang merosakkan daripada yang membetulkan. Ini merupakan kata-kata Umar bin Abdul Aziz, bukannya hadis Nabi SAW. Sebab itu engkau tidak akan berjaya sama sekali kecuali engkau menurut kitab Al-Quran dan sunnah Nabi, yakni apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala dalam Quran dan apa yang ditunjukkan oleh sabda Nabi SAW. Ada setengah ulama, moga-moga Allah merahmati mereka, telah berkata, siapa yang tidak punya syekh, guru, maka iblis menjadi syekhnya, yakni gurunya. Ikutilah pada guru yang alim dari hal kitab dan sunnah, dan yang mengamalkan ilmunya, dan letakkan sangka baik terhadap mereka, belajar dari mereka, dan jaga adatmu ketika berada di hadapan mereka, dan ketika bercampur gaul dengan mereka, barulah engkau akan berjaya. Tetapi jika engkau tidak mahu menuruti kitab dan sunnah, tidak mahu belajar daripada guru yang arif dari hal Quran dan hadis Nabi SAW, engkau tidak akan berjaya sama sekali. Tidakkah engkau pernah mendengar pepatah ini, siapa yang merasa puas dengan pendapatnya sendiri akan sesat. Lantaran itu adalah engkau mendidik dirimu dengan bersahabat dengan siapa yang lebih alim daripadamu. Usahakan dirimu untuk memperbaikinya lebih dahulu. Kemudian barulah engkau memperbaiki orang lain.
Nabi SAW pernah bersabda, ibda' binafsika thumma biman ta'ulu. Mulakan dengan dirimu terlebih dahulu, kemudian kepada para ahli tanggunganmu. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, la sadaqata wa dhu rahimin muhtajun. Tiada sedekah kepada orang lain selama kaum kerabat masih memerlukan sedekahmu. Riwayat Tabarani. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang hendak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang pertama tentang kepentingan wara' dalam semua perkara. Yang kedua, mencontohi guru yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, berpegang teguh dengan firmanullah dan hadis Nabi SAW. Yang ketiga, bahawa nilai kejayaan itu sejauh mana kita ikut perintah Allah dan perintah Nabi SAW. Dan yang keempat, kepentingan mempunyai guru. Dan yang kelima ialah memperbaiki diri sendiri sebelum kita mengajar orang lain atau sebelum kita memperbetulkan orang lain. Baik, ada 5 perkara yang penting. Yang pertama tentang wara'. Ya, kita selalu dengar perkataan wara'. Perkataan wara' ini merujuk kepada sikap kita dan sikap orang yang beriman meninggalkan yang haram. Bukan kerana keinginan meninggalkan yang haram menyebabkan kita meninggalkan sebahagian yang halal, takut tercebur dan terjebak dalam perkara yang haram. Atau dengan bahasa lain kita sebut perkataan syubhah. Siapa yang meninggalkan syubhah, maka dia adalah orang yang wara'. Sabda Nabi SAW, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kata baginda SAW, halal itu jelas, haram juga jelas. Tapi di antara halal dan haram ini ada perkara yang mushtabihat, yang keliru. Ada perkara yang ada syubhah, ada kekeliruan antara halal atau haram. Maka siapa yang meninggalkan syubhat tadi, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka dia telah menyelamatkan agama dan menyelamatkan maruahnya. Wa man waqa'a fi syubhat, dan siapa yang terlibat dengan perkara syubhat, dia pasti akan terjatuh dalam perkara yang haram. Umpama begini, tuan-tuan, kita dengar kita nak berkawan dengan seorang, nak berkawan dengan seseorang, jadi baik dia ke masjid, dia ke surau. Tapi dalam masa yang sama kita berdengar dia ni pun banyak suka fitnah orang, dia pun suka aib-aibkan orang. Dia ada benda baik dan dia ada benda jahat ni. Lalu kita pun melihat diri kita, apakah kita akan lebih cenderung pada perkara baiknya ataupun yang jahatnya? Kalau kita rasa kita boleh cenderung pada perkara yang jahatnya, maka kita mesti meninggalkan, iaitu syubhat. Ini kalau dalam pergaulan. Kita, tuan-tuan, bila kita nak bergaul dengan orang yang rendah agama pada kita, maka kita akan, orang yang kita bergaul ni sama ada dia lebih tinggi agama pada kita atau lebih rendah agama pada kita. Kalau dia lebih tinggi agama pada kita, kita harap kita dapat agama dia. Dan kalau dia lebih rendah daripada kita, kita harap kita boleh beri agama kita. Yang ini pengetahuan kita. Tetapi yang kita juga ukur bila bersahabat ialah sejauh mana pengaruh dia pada kita. Apakah kejahatan yang dia ada boleh pengaruh kita atau tidak? Kalau kejahatannya boleh mempengaruhi kita, maka meninggalkannya lebih baik walaupun dia ada agama. Kenapa? Kerana kaedah yang disebut oleh ulama, dar'un mafasid muqaddamun ala jalbi masalih. Meninggalkan keburukan diutamakan daripada mendapat kebaikan. Benda ni ada benda baik, ada benda buruk, tapi menolak keburukan lebih utama. Daripada kita usaha, ada ustaz dia ada benda baik-baik, kita nak benda baik.
Tapi ada tak pengaruh jahat yang mungkin melekat? Ada, maka jangan. Baik, ini kalau kita sebut pergaulan dengan orang. Kalau kita sebut kerja pula, ada kerja halal, ada kerja haram. Ada kerja campur halal dan haram. Umpama seorang kerja kedai serba nikah, 7-Eleven, orang kerja dekat mall yang tidak membezakan cashier arak dan cashier yang halal, dia mungkin akan terlibat dalam keadaan tertentu, maka meninggalkannya lebih baik. Kalau orang kerja 7-Eleven, dia kebanyakan negeri menjual yang haram. Walaupun sepatutnya kuasa yang memberi lesen jual haram ni, arak ni, ialah majlis masing-masing, majlis perbandaran, majlis daerah dan sebagainya. Dia boleh menyekat kedai-kedai serba nikah ini atau runcit ini menjual arak. Atau boleh sekat buat undang-undang mana-mana yang ada orang Islam bekerja, maka diharamkan arak. Atau diasingkan. Diasingkan biar cashier lain. Cashier bukan Islam. Tapi kita lihat benda tu tak dipatuhi. Bila tuan-tuan pergi kedai 7-Eleven misalnya, ada jual arak. Ya, ada negeri yang tak jual. Saya tahu ada beberapa buah negeri, mereka buat satu undang-undang. Tak dibenarkan jual arak. Kau nak buka premis kedai runcit. Tapi ada negeri yang benarkan. Majlis bandaraya yang benarkan dan sebagainya. Jual arak. Jadi yang bekerja itu orang Islam. Atau mungkin anak-anak kita. Sebab dia cuti sekolah, cuti lepas habis periksa. Baik, yang halal banyak. Tapi ada yang haram. Possibility, kemungkinan untuk diterlibat ada atau tidak? Ada. Dia mungkin akan restock arak tadi, susun arak tadi, menjualnya. Maka inilah syubhat. Ini syubhat yang berlaku dalam agama dia. Maka patut ditinggalkan. Kalau seorang tu saat saya kerja cashier, jadi yang customer atau consumer ni beli-beli barang, sambil tu dia beli arak. Ya, hukumnya dia secara fiqh halal. Namun unsur syubhat itu ada. Maka perlu ditinggalkan. Inilah yang kita sebut tentang babul wara'. Bab wara' bermula dengan meninggalkan yang syubhat. Apa sahaja yang syubhat maka kita tinggalkan. Kadang-kadang kita tanya, Ustaz, apa beza wara' dengan zuhud? Tuan-tuan, seorang tidak akan berzuhud sebelum dia masuk pintu wara'. Wara' ni pintu masuk. Sebelum seorang berzuhud, dia mesti melalui pintu wara' dulu. Artinya dengan bahasa mudah, kalau kita boleh buat kaedah, semua orang zuhud itu wara'. Tapi tidak semua orang wara' itu zuhud. Sebab wara' ni permulaan pintu. Bila seorang tadi nak jadi orang Islam yang baik, dia akan tinggalkan yang haram. Dan dia akan tinggal perkara yang boleh menyebabkan haram. Perkara yang boleh mendorong kepada yang haram. Maka di sini bermula wara'. Saya bagi contoh tadi, kalau kita bersahabat, sahabat kita ni baik. Tapi kalau ada perangai jahatnya boleh melekat kat kita, meninggalkannya lebih baik. Wara' kita. Kita bimbang, kita pun percaya pada fitnah. Akhir kita pun saya buat fitnah. Dia ni baik, masjid, surau, kuliah. Tapi mulut dia suka fitnah, suka viral palsu. Dia cepat sangat kalau dapat satu berita, berwakan. Kita lah mangsa dia. Dia tag kat kita. Kita pun tag kat orang lain. Dah banyak kali dah kita kena berita-berita palsu daripada melalui dia. Tapi dia pula tak pernah serik. Jadi kita jangan menjadi sebab dapat kejahatan kerana dia tadi. Maka meninggalkannya lebih baik. Kita tak kata wajib meninggalkannya. Meninggalkannya lebih baik. Sebab bila kita sebut wara', kita ada pilihan. Yang terbaik atau pilihan ini yang secara hukumnya harus, namun boleh menyebabkan kita terjebak. Sebab itu kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kunna nada'u 70 baban minal halal makhafatan an naqa fi babin minal haram. Kami pernah tinggalkan 70 perkara. 70 perkara ini semua halal. Kerana kami bimbang takut terjebak dengan satu je benda yang haram. Ya, ada 70 benda kami tinggal kerana takut terjebak dengan satu benda yang haram. Artinya ini sifat wara'. Bila Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dia termakan, hamba dia dulu pernah mengambil upah menenung nasib.
Maka dah lama cerita, dah lama. Maka orang yang ditenung nasib ni dapati betul macam ditenung nasibnya. Dijumpa balik dengan hamba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, lalu dia pun beri bayaran. Lalu lelaki ni pun dia beli susu. Ada yang menyatakan dia dah beri susu dari awal. Hari tu Abu Bakar cukup dahaga. Bila dia balik, dia tengok susu, dia terus minum. Sebab biasa makanan dalam rumah kita, takkanlah kita faham itu makanan daripada makanan orang lain punya rumah kita. Dia minum. Lalu hambanya rasa pelik. Biasa Abu Bakar tanya dulu, dari mana ni? Hari tu dia tak tanya. Mungkin dah biasa-biasa tanya, lepas tu tak tanya. Tak tanya. Akhirnya bila dia beritahu ini hasil daripada tenung nasib dulu, maka dia terus muntahkan balik. Walau secara hukum fiqh tak payah muntah dah. Tak payah. Kenapa? Kerana benda tu tak disengaja, satu hal. Yang kedua, benda tu sudah dipanggil ta'assub, suka untuk kita bebaskan. Dah masuk dalam. Bahkan kalau kita muntah, dia takkan keluar susu. Tapi kerana warak, maka dia buat. Kerana warak ni. Al-Imam Abu Isa Ash-Shirazi rahmatullahi alaihi, imam dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, pengarang kita Al-Muhadzab dan pengarang kita Al-Luma' dalam usul fiqh. Beliau terkenal dengan orang yang warak. Setiap malam beliau seorang yang menjaga wuduk. Beliau berwuduk setiap malam 17 kali pada musim sejuk. Dan kerana dia pada usia-usia tua, dia mula cepat uzur. Maksudnya cepat buang angin, cepat batal wuduk. Namun beliau secara konsisten terus memperbarui wuduk, sehingga pernah satu malam sampai beliau memperbarui 17 kali wuduknya di musim sejuk. Maknanya beliau tidak benarkan dirinya berada dalam keadaan tidak berwuduk. Batal je ambil wuduk. Itu disebut dalam hadis, la yuhafizu 'alal wudu' ila mu'min. Yang benar-benar menjaga wuduk ini orang beriman. Abu Isa Ash-Shirazi, dia kalau pergi masjid, dia memang tempat dia khas. Duduk depan tu dia ada tempat dia. Dia bukan jenis merata-rata tempat. Dia memang tempat tu je. Orang kenali tempat tu, memang tempat dia. Maka duduk tempat tu. Satu hari, bila dia dapati duitnya hilang, jatuh barangkali, maka beliau yakin sebab tempat beliau gini tak banyak rumah, masjid, pusat pengajian dia. Beliau pulang ke masjid tempat dia duduk, dia dapati duit tu ada kat situ, 1 dinar, sekeping duit emas. Beliau nak ambil, terfikir, bukan aku seorang je duduk sini. Barangkali ada orang lain yang duduk sini. Barangkali ada orang lain duduk sini. Maka ini mungkin duit dia. Maka beliau tidak mengambil. Maka itulah warak. Warak ialah sikap berhati-hati dalam perkara-perkara yang ada syubhat. Yang meninggalkan yang haram itu dah wajib bagi kita. Meninggalkan yang haram itu wajib. Tapi meninggalkan perkara yang keliru antara halal dan haram. Halal dari sudut sebab macam saya sebut duit tadi. Halal sebab kebiasaan saya, memang ni tempat saya. Haram kerana ada keberangkalian juga. Mungkin orang lain duduk sini. Melainkan kalau duit itu tulis nama kita, atau kita memang hafal nombor siri dia. Kita dah Quran dah hafal banyak, hadis dah hafal banyak. Dah tak ada benda nak hafal siri duit misalnya. Nombor siri duit. Dan kita nampak, ya okey lah. Atau ada tanda. Jadi kerana itu bila disebut perkataan warak, mereka ini meninggalkan syubhat. Sebab itu dalam definisi oleh Imam Abul Qasim Al-Qushairi, dan demikian juga definisi oleh Imam Fudail bin Iyad, ketika mana mereka kata apa itu warak, ditanya, mereka mengatakan tarkus syubhat, tinggal perkara syubhat. Syubhat yang saya katakan, benda tadi asal halal, tapi boleh jadi haram kerana beberapa sebab-sebab yang lain. Asalnya halal, tapi boleh jadi ada sebab-sebab yang bersifat aridun, yang mendatang, yang menjadikan dia haram. Umpamanya saya nak deal satu projek. Memang saya buat cara betul lah. Cara betul, kita buka tender, kita bagi harga quotation kita. Tapi saya dah tahu kalau projek dengan syarikat ni, dia mesti bos dia akan minta saya hulur atau minta saya rasuah. Dia tak minta masa minta. Dia tak minta waktu saya masuk tender. Lepas tu, mungkin
Maka kita tahu kecenderungan diminta dan minta. Lalu kita meninggalkan. Walaupun kita mungkin, saya boleh berkerah dengan dia, lawan. Sebab saya dapat tender pun bukan dengan sebab dia. Tapi dia rasa macam sebab dia. Maka kita pun meninggalkannya supaya tidak ada perkara yang berbangkit. Maka ini dalam makna wara'. Meninggalkan, atau kita sebut sebagai meninggalkan syubhat. Seperti Imam Abdul Qasim Qushayri kata, al-wara' tarku syubhat. Tinggal yang syubhat. Dan ini termasuk dalam hadis, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Apabila ada benda yang meragukan kita, tinggal. Contoh kadang-kadang kita dekat pagar kita orang sangkut makanan. Sangkut makanan. Kita tak tahu siapa bagi makanan sangkut. Ya asal halal tak? Ya secara hukum fiqhnya umumnya halal. Sebab dah sangkut kat pagar kita tu makanan. Tapi kita bimbang takut makanan ni silap alamat. Silap alamat. Ni jenis orang yang kadang-kadang ikhlas dia membahayakan agama kita. Bila dia tak nak beritahu nama ikhlas. Saya Ustaz nak beri biar orang tak tahu saya. Betul lah, tapi masalah sekarang awak berurusan dengan orang yang lebih ikhlas pada awak dalam agama dia. Dia mesti nak tahu siapa. Dia bukan ini pantang kat pagar jadi ambil. Sebab dia bukan orang terdesak. Ada setengah orang, bila letak makanan, dia suka sangkut kat pagar, dia tak beritahu. Niat dia supaya ustaz ni tak payah tahulah. Ataupun orang ni tak payah tahu. Dia lupa orang ni juga jaga agama dia. Maka, bila nampak macam tu, dia tak berani, takut silap alamat. Bukan dia. Walaupun secara hukum fiqh, kalau tak makanan, boleh kita makan. Tak ada hal. Sebab kita, benda tu dipanggil uruf. Uruf maknanya, jaranglah orang tersilap alamat. Ini adat. Al-adatul muhakkamah. Kebiasaan letak makanan kat kita, memang hak kita. Memang hak kita. Jadi, secara umumnya kalau kotak tu alamat kita, ya memang hak kita. Namun kita pun tengok hal lain. Saya tak pernah order. Saya tak pernah kenal orang. Maka dalam mimbabil warak kita tak ambil. Tu kadang-kadang saya peribadi lah, bila ada orang hantar makanan, ini sangkut kat pagar, memang saya tak makan. Dan saya tak pernah makan. 2 hari temu ustaz saya hantar. Saya dah bagi orang, saya dah sedekah orang. Dan kalau orang tu bagi sesuatu, dan saya tak tahu siapa, saya akan sedekahkan pada orang lain. Berilah siapa-siapa pun, beri pada orang lain dan sebagainya. Tentang benda tu memang kita tahu rosak. Tapi kalau dia maklum ni ustaz, saya nak hantar makanan sekian-sekian. Okay, mungkin saya ambil. Tapi kalau tak ketahui, saya tak akan ambil. Kenapa? Kerana warak kita. Kita ada warak. Kita tak semudah itu. Orang letak, ambil letak. Kita juga ada agama. Ya mungkin setengah orang dia, kan hukum fiqh kata boleh, ya betul. Kita tak nafikan. Bila kita tahu tentang ada perkara-perkara yang boleh menjadikan hukumnya berubah, maka kita tinggalkan. Dan setengah ulama' kata bila sebut tentang warak, kata Yahya bin Mu'az, warak itu ialah kamu berdiri pada sempadan ilmu. Bila takwil tanpa kamu mentakwilkannya. Tuan-tuan dah seduk. Definisi ini saya suka. Bila kita kata warak ni apa? Setiap tindakan kita mesti berdasarkan ilmu. Kalau saya belum tahu sesuatu hal ini, saya takkan bertindak. Saya akan kata kita tanya ustaz dululah, hukum dia apa? Katakan ada orang buat satu pelaburan. Halal ke haram? Maka saya akan berdiri pada sempadan ilmu. Saya tak akan ke depan sehingga saya tanya kepada para ulama' ahli fatwa dalam bab ni, pelaburan ni halal atau tidak. Saya bukan cerita untung. Ni untung ni kalau melabur banyak ni, dapat banyak ni. Tetapi ini bukan orang warak. Kita orang warak ni, sebelum kita tercebur, sebelum terlibat dengan satu benda, tanya hukum. Mengetahui hukum hakamnya terlebih dahulu. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, biar warak dalam semua perkara, warak biar jadi pakaian agama, dan mintalah segala penjelasan tadi sebelum kita buat. Tuan-tuan nak buat apa pun, minta penjelasan agama. Ustaz, boleh tak saya nak buat ni? Boleh tak? Tanya ahlinya. Maka ini warak. Bertindak melulu tanpa ilmu, berarti kita mengabaikan warak. Orang mengabaikan warak, dia mudah terjebak dengan benda haram. Mudah sangat. Sebab apa pun dibuat, dia tak pernah tanya.
Dia melabur saham, dia tak pernah tanya hukum. Dia main MLM, dia tak pernah tanya hukum. Bukan kalau bab pusaka pun dia tak nak tanya hukum, dia bagi cara-cara dia je. Semua hal dia buat ikut dia, ikut kebiasaan dia. Ikut apa yang dia rasa agak-agak dia pernah tahulah. Jangan begitu. Tanya. Semua orang dalam tindakan ni kena tanya. Baik, itu poin yang pertama Syekh Abdul Qadir nak sampaikan, dan sedikit huraian saya tentang makna wara'. Kemudian kata beliau, ikuti aku, kamu kena ikut aku. Yang ini mencontohi para ulama. Sebab itu dalam doa kita doa, Allahumma ja'al hayati hayatal ulama. Ya Allah, jadikan kehidupanku kehidupan ulama. Sebab ulama asasnya ialah apa dibuat dia mesti ada bayinah, penjelasan. Dia mesti ada ilmu. Contoh kalau benar-benar tuan-tuan jumpa orang alim, bila kita tanya setiap benda, kenapa buat macam ni, sebabnya begini, dia tahu. Dia tahu hukum, kenapa dia buat, kenapa dia tak buat. Kenapa dia utamakan, kenapa dia kebelakangkan. Bukan kalau kita tanya dia, kenapa awak mengajar kitab ni, dia pun tahu kenapa dia mengajar kitab ni. Dia bukan kata sebab kitab ni kita ngajar, saya ngajar kitab ni lah. Dia pun mengetahui kenapa dia perlu ngajar kitab ni. Kenapa dia perlu hurai macam ni. Kerana hidupnya sudah dibentuk dengan disiplin. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, ikut aku. Sebab aku dalam setiap perjalanan hidup aku melihat Nabi SAW. Yang ni aku ikut Rasulullah. Makan, minum, nikah, kahwin, dan segala hal ehwal kehidupan. Aku berpegang teguh dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Aku buat ni bukan kerana nak pujian Allah. Ya, Ustaz, bukankah kita ni perlu pujian Allah? Maksud Syekh Abdul Qadir, pertama bila kita buat sesuatu kerana perintah Allah. Perintah itulah makam hamba, ubudiyah. Kita tahu makam tertinggi seorang di sisi Allah ialah hamba. Hamba Allah. Sehingga waktu mana Allah Ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad SAW ke langit, memperjalankannya daripada Mekah ke Baitul Maqdis, bukan mengangkatnya ke langit. Allah Ta'ala menamakan Rasulullah bukan dengan namanya, tapi dengan jawatan yang bernama hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Kata Allah Ta'ala, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah menyebut perkataan bi'abdihi, hambanya. Maka gelarang yang kita nak jadi hamba Allah. Hamba Allah yang pertama bila dibuat bukan sebab dipuji. Orang yang bukan hamba yang nak puji. Pertama kerana menurut perintah. Jadi kalau sekiranya kita dikeji sekalipun oleh orang, atau kalau dipuji tidak termakan kita, sebab kita nak perhambaan tadi kepada Allah SWT. Maka ini nilai bila kita buat sesuatu kerana Allah Ta'ala perintah dulu. Contoh kita kalau belajar bab semayang, puasa, zakat, haji, semua benda perintah-perintah Allah. Kenapa awak buat? Kerana perintah Allah. Apa hikmahnya? Saya pun tak peduli hikmahnya apa. Walaupun hari ni ramai orang cenderung mencari hikmah. Hikmah puasa sunat hari Khamis sebab kita katakan graviti pada waktu itu begini, maka bagus untuk badan. Kenapa disunatkan puasa 13, 14, 15? Kerana bulan dekat dengan bumi, tarikan graviti boleh menjadikan badan seorang itu tidak sihat bila dia ada mengandungi makanan. Bila dia puasa, maka dia akan menjadikan refleksi dia bagus untuk kesihatan. Ya, mereka kaji. Saya pernah tahqiq satu kitab berkait dengan keajaiban ibadat. Bila satu pustaka minta saya untuk tahqiq ni maksudnya ialah untuk kita semak. Ada beberapa buah kitab yang saya semak. Antaranya tentang ibadat. Ya, saya baca, saya halusi, saya tengok. Dia bercakap tentang kalau solat begini, puasa, tentang sugi secara saintifik, sekian. Ia tentang benar. Sebagian dikatakan itu mungkin benar. Tetapi kita tidak berhajat. Ada seorang kaji, bila kita solat, dia pun letak semua wayar-wayar ni, pergerakan kita menyebabkan ni. Saya kata kajian itu bagus, tapi ia tidak banyak memberi kebaikan sebenarnya. Sebab orang akan tetap melihat alternatif lain yang boleh sama macam ni. Macam kita sebut kita makan orange. Orange bagus, ada vitamin C. Bagus.
Orang ni pun tak, kita boleh buat vitamin C tanpa orang ni. Kita punya kapsul, pil, dia ada berganda vitamin C. Akhirnya orang akan meninggalkan buah orang ni. Kerana ini lebih baik. Jadi kata, solat secara saintifik dibuat begini. Dan mereka tak apa, kami akan buat senamang yoga yang boleh buat macam ni. Yang boleh beri sekian-sekian, kami buat satu tarian zumba yang boleh beri kesihatan seperti solat. Maka kami tak perlulah benda ni. Jawapannya tidak, solat bukan melihat kelebihan itu, tapi perhambaan. Puasa kerana perhambaan, kerana saya hamba Allah. Tidak ada dalil yang paling kuat bila kita bercakap sesuatu tentang perintah Allah melainkan kerana saya hamba Allah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok peguam, tuan-tuan tengok hakim, kekuatan dia bercakap sebab apa? Ini dalam undang-undang kata dia, itu je. Awak telah melanggar undang-undang pasal sekian. Itu je, itu je. Ni tak boleh, ni salah undang-undang. Bukankah itu paling kuat? Sebab dia dah jadi hamba undang-undang. Tuan-tuan, bila kita tengok lampu merah, kita tahu langgar je, salah. Ceritalah alasan, itulah alasannya, salah. Lampu merah. Sebut je langgar lampu merah, apa pun alasan kita. Saya sakit perut lah, saya nak berak lah sebab mak saya. Tak ada. Boleh saman. Kalau dia tak saman pun kerana budi bicara, namanya salah. Tidak ditulis. Yang boleh langgar berisyarat, orang yang sakit perut, orang yang anak dia sakit, dia akan tulis kat situ. Tapi dia tak tulis. Bila tak tulis, undang-undang itu mutlak salah. Habis kalau langgar juga, atas budi bicara. Budi bicara tadi. Tuan-tuan bawa laju, salah. Tapi kalau boleh lepaskan, kerana budi bicara dia. Tapi bukan kerana undang-undang kata boleh lepas. Akhirnya kita nak peguam ke hakim jadi kuat dia. Sebab dia kata, ini undang-undang. Ini undang-undang. Jangan langgar undang-undang. Jangan langgar undang-undang. Terus kita didoktrinkan pemikiran, oh jangan langgar undang-undang. Jadi peguam dia cakap simple je. Melanggar undang-undang Malaysia. Habis itu. Dia tak tahu Allah lebih tinggi pada Malaysia. Pada undang-undang yang mereka buat. Tapi sebab kita tak diajar bercakap begitu. Ini perintah Allah. Dia lebih tinggi pada perintah Allah. Inilah perintah Al-Quran. Ini sunnah Nabi SAW. Sebab itu orang beriman kena ajar bercakap macam ini sunnah Nabi. Ini perintah Allah. Sehingga dia lebih kuat daripada apa pun perkara lain yang kita nak bicarakan. Saya tak nafikan, tak salah kita bicarakan hikmah. Tapi hikmah itu bukanlah asas kepada sesuatu perintah Allah. Perintah Allah itu ialah kerana kita hamba. Yang ciptakan saya Allah. Yang bagi rezeki pada saya Allah. Maka ini perintah Allah. Saya akan kembali pada Allah. Maka asas ini cukup penting untuk kita tahu. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jilani, aku tidak mempedulikan orang-orang jahil yang condemn aku, yang mengkritik aku. Sekaligus dia ni orang jahil tak nak belajar dan berbangga dengan kejahilannya. Sebab orang yang membenci para ulama, maka dia kesannya ialah dia sendiri benci untuk belajar. Kita kalau cinta ulama, kesannya kita pun jadi suka nak belajar. Kalau orang tu benci ulama, suka menghina para alim ulama, automatik dia ni kalau buat ibadat sendiri yang berhak. Maksudnya dia tak akan cari dalil. Maka kamu, kata Syekh Abdul Qadir, sebagaimana kata Umar bin Abdul Aziz, di sini disebut hadis Nabi ni bukan hadis Nabi SAW. Ia adalah kata-kata Umar bin Abdul Aziz waktu bercakap tentang nilai ilmu dan kejahilan. Kata beliau, man abadallah azza wa jalla ala jahal kana ma yufsid akthar mimma yuslih. Seorang bila beribadat pada Allah atas kejahilan, maka dia akan bawa kerosakan lebih banyak daripada kebaikan. Siapa pun bila dia buat sesuatu dengan jahil, lihat kesan dia. Sebab tujuan ilmu menjadikan benda itu jadi baik, tersusun, menjadi munazzam, kemas. Tapi bila seorang tidak mengikut ilmu, maka apa yang dilakukan? Fawda, kelang kabut. Contoh solat. Ambil contoh solat. Solat dengan kewajiban berdiri, takbiratul ihram, ini semua ilmu. Bacaan itu, bacaan ini semua ilmu. Maka menyebabkan dia ikut ilmu, betul lah solat. Tapi seorang kalau dia nak solat tanpa ikut ilmu, orang suruh duduk, orang suruh berdiri, dia nak duduk. Orang suruh baca Fatihah, dia nak baca yang lain, maka dia merosakkan ibadat itu sendiri. Kalau kita ambil contoh, orang tak pandai masak, dia masak pun boleh rosak.
Ini kan pula melaksanakan hal agama. Dia ni tak pandai buat tom yam. Dia kata, cuba buat tom yam. Apa saya buat? Saya boleh buat tom yam. Orang patutnya letak daun limau puruk. Dia tukar letak daun pandan. Contoh, nak buat tom yam. Kita misalnya letak lada untuk jadi pedas. Dia pun letak benda lain. Bahan-bahan dia tak sama macam tom yam yang biasa kita buat. Kita dah seni. Cara buat tom yam Patani ni kita belajar. Kita buat, letak benda ni. Mesti wajib kita letak. Ni kalau sebut je tom yam 5 puruk tu wajib. Wajib letak bawang je, letak sekian-sekian. Tapi dia terbalik, dia letak benda lain. Maka dia akan merosakkan. Mungkin menyebabkan orang makan sakit perut. Maka ini contoh bagaimana kerosakan. Kalau bab makanan, tuan-tuan beri pada orang tak pandai masak, hancur kita. Ini kan pula hal agama. Dia rosakkan dirinya, dia akan rosakkan orang lain. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, seorang tidak akan berjaya kalau tak ikut Quran dan Sunnah. Tidak akan. Sebab ini panduan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan. Bukan Nabi kata, taraktu fikum amrain lam tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan pada kamu dua perkara, kamu takkan sesat sebagaimana berpegang pada kedua-duanya ini. Tuan-tuan, zaman kita akan lihat perbalahan, kekhilafan banyak. Dan Rasulullah telah mengingatkan, wa man ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup selepas aku wafat, dia akan melihat percanggahan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis. Kerana itu, hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku. Dan sunnah yang dilakukan oleh para khulafa ar-rasyidin. Ar-rasyidin maknanya yang mendapat petunjuk. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Sepakat ulama inilah ar-rasyidin. Sebagian memasukkan lagi Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah ar-rasyidin yang mendapat petunjuk daripada Allah, bimbingan. Addu 'alaiha bin nawajis. Pegang sungguh-sungguh. Biar orang cakap apa pun, pegang yang tu. Dan di zaman kita lihat percanggahan itu dan ini, kita ada Quran dan kita ada hadis. Masalah kita hari ini, kita tidak mau membaca dan mempelajarinya. Kita lebih suka belajar pengajaran daripada orang-orang yang ternyata dah gagal baru boleh berilmu. Kita pun viralkan kata-kata Steve Jobs sebelum mati sebagai contoh. Kata-kata sekian tokoh sebelum bankrupt. Kata-kata sekian. Kita viral yang itulah. Maka keinginan kita untuk kagum dengan perkataan mereka tadi lebih daripada keinginan kita untuk kagum dengan firman Allah dan sabda Nabi SAW. Kalau kita baca hadis Nabi, kita akan jumpa semua benda penyesalan ini disebut dalam hadis Nabi. Penyesalan ini disebut dalam Al-Quran. Orang-orang yang melihat harta segala-galanya, akhir bila dekat nak mati, dia tahu harta tak ada apa. Tak ada nilai walaupun dia ada $9 bilion USD. Walau dia ada $10 bilion USD. Walau dia ada ratusan, even trilion misal katanya. Allah dah sebut dalam Quran. Allah kata, ni dunia ni mata'un qalil. Nikmat sikit, nikmat yang sikit. Nikmat yang sekejap. Ma'indakum yanfad. Yang kamu ada semua akan hilang. Wa ma'indallahi baq. Yang ada di sisi Allah itu kekal. Dan masalah kita nak bangga dengan kisah-kisah orang-orang ni. Kejayaan orang ni. Orang ni dia berjaya kemudian gagal. Kemudian akhirat kelak dalam neraka jahanam. Sebab itu kita nak berjaya dengan benar-benar faham Quran, tadabbur Quran. Kita nak benar-benar belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan hadis ni 40, bukan juga 4,000, banyak kita belajar dan belajar. Bayangkan umat Islam kalau terbentuk peribadi kita, percakapan kita, tutur kata kita dengan hadis-hadis Nabi SAW, maka masya-Allah kita sentiasa ada panduan yang jelas. Kita akan tahu sesuatu sebelum benda itu berlaku melalui bimbingan Rasulullah SAW. Nabi dia bukan meramal, Nabi cakap benda betul. Tapi kita bawa lah ramalan daripada Bill Gates. Ni lepas COVID ustaz ada kolera pula. Ni siapa ramal? Bill Gates sekian-sekian. Tuan-tuan, mereka meramal. Mereka meramal. Hakikatnya ialah di sisi Allah segala ilmu dan segala perkara yang gaib. Cuba baca hadis Nabi tentang apa yang berlaku di akhir zaman. Nabi sebut ujian-ujian dan sebagainya. Sebab itu kita kena berbalik kepada Al-Quran dan hadis. Tetapi dengan huraian yang sebenar. Bukan orang yang
baca secara zahir, kemudian tengok hadis kata, tengok kita zaman Dajjal. Tidak semudah itu. Ahlinya yang menghuraikan Quran, ahlinya yang menghuraikan hadis, ahlinya yang kita sebut ulama yang muktabar. Ini netizen ataupun orang awam bawa satu hadis, dia pun hurai cara dia. Lihat, ini contoh kita katakan penipuan Dajjal di akhir zaman. Ini memang betul Dajjal ni. Dia pun loki gambar Dajjal mengikut kita kata pengetahuan dia yang sempit. Akhirnya tuan-tuan kita ni ditipu dengan agenda Dajjal dengan huraian orang jahil. Orang yang benar-benar alim tak hurai pun macam dia. Ni orang-orang awam yang cuba kata, inilah agenda Dajjal, ini Dajjal. Dia tak kenal Dajjal tu siapa. Dia tak tahu sifat Dajjal. Orang ni mudah tertipu dengan kita katakan sifat ujubnya sendiri terhadap ilmu. Tuan, ilmu ni ada ahli dia. Pada pengkaji hadis, pada pengkaji tafsir, mereka menyelusuri setiap ayat dan setiap hadis. Mengambil kira kata-kata ulama-ulama yang terdahulu yang lebih memahami hadis daripada orang sekarang. Kemudian menyebut inilah cerita ni. Sebab itu satu ketika bila Tatar dan Mongol menyerang kota Baghdad, dan sebagian kata inilah Ya'juj Ma'juj yang dijanjikan oleh Rasulullah, yang disebut dalam Quran. Masa tu tuan-tuan, Rio kata inilah dia Dajjal, inilah dia Ya'juj Ma'juj. Sebab dia telah menganakkan kota Baghdad, membunuh jutaan umat Islam, menghancurkan ketamadunan Islam. Lalu orang-orang yang tidak mendalam kajiannya berkata inilah dia Ya'juj Ma'juj. Walaupun bukan itu Ya'juj Ma'juj sebagaimana Allah sebut dalam Quran. Tidak juga yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Kerana Ya'juj Ma'juj sifatnya lain. Kerana bila dia keluar selepas Nabi Isa itu turun. Ya'juj Ma'juj dia tak akan keluar sebelum Nabi Isa turun. Dia ada kronologi peristiwa akhir zaman. Tapi ada orang dia tak ikut kronologi, dia kata Dajjal dah keluar Ustaz. Dajjal dia tak boleh keluar, melainkan Imam Mahdi kena keluar dulu. Imam Mahdi kena ada dulu. Dan umat Islam kena menang dulu peperangan. Umat Islam belum menang. Rasulullah menyebut bahawa orang Islam akan menang peperangan antara dua agama peperangan. Sebab di akhir zaman perang akan meletus perang agama. Dan perang agama ni ditakuti kerana panjang masa dan akibatnya berbanding peperangan negara. Kerana agama melibatkan semua negara. Kalau perang negara, negara tu je. Maka mereka sudah melihat tanda-tanda perang agama mungkin berlaku. Yang dianggap perang yang terbesar. Dan ketika itu yang muncul, yang memimpin ialah Mahdi. Belum ada. Kita dah cerita Dajjal dah. Dengar suara jerit yang dah. Dajjal dah jerit. Dia baru mengaung dari tidur dia. Pandai-pandai kita je. Dan ini kebodohan orang awam. Dia tidak mendalami setiap hadis. Akhirnya dia pun buat serkat jarang dan sebagainya. Sehingga ada seorang hamba Allah kata, Ustaz, Imam Mahdi dah keluar Ustaz. Saya kata kat mana pula keluar? Dia dah keluar kat Thailand. Pula dah Thailand. Masa cerita tak asing membunuh orang Islam, tiba-tiba orang Islam pun bangkit lawan. Ada seorang hamba Allah telefon saya. Dia minta pandangan dan pendapat. Ustaz, Imam Mahdi dah keluar, dah memimpin umat Melayu. Imam Mahdi dia tak keluar kat Thailand, dia keluar kat Mekah. Di bai'ah antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad di musim haji. Hadis-hadis ni cukup jelas. Dan namanya pula Muhammad bin Abdullah. Ada seorang hamba Allah. Bila Abu Bakar al-Baghdadi keluar, pemimpin ISIS waktu itu di kota Baghdad, mereka kata, oh ini Mahdi. Dia ada pengkagum dia telefon, Ustaz, Mahdi dah keluar. Mahdi mana pula ni? Ni Mahdi namanya Abu Bakar al-Baghdadi. Saya kata nama pun dah salah dah. Tak, mereka dia Mahdi sebab gini. Ini tuan-tuan lihat kejahilan-kejahilan memerangkapkan orang. Setiap kali ada orang cuba menggunakan agama, membangkitkan sentimen, mereka cuma boleh menggunakan orang-orang yang bodoh dan jahil. Ini berlaku pada Muqta' As-Saqafi. Muqta' As-Saqafi, bila Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala terbunuh dalam peperangan Karbala, maka beliau mengambil kesempatan daripada nama cucu Rasulullah untuk membangkitkan kemarahan umat Islam. Ya, pada peringkat pertama betul. Maka dia mula rasa gurur, rasa dah ramai pengikut, dia mula mengaku dah menjadi Mahdi. Orang tu berjuang di bawah panji dia. Kemuncaknya dia mengaku jadi Nabi pula. Muqta' As-Saqafi. Maka datang sahabat, datang seorang
pejuang Islam yang memenggal kepalanya. Penggal kepalanya. Sebab dia mula berbohong, pengingkap, tapi ramai ikut dia. Mula-mula mengambil sentimen daripada matinya Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu. Lalu mula mengaku Mahdi, lepas tu mengaku Nabi. Dia ada disebut dalam hadis Nabi SAW, ada dua daripada kelompok Saqif. Yang pertama dipanggil Mubid, yang kedua dipanggil Kazzab. Kata Nabi SAW, dalam kabilah Saqif itu ada dua perosak. Ada dua orang yang jahanam. Yang pertama namanya Mubid, yang suka buat kerosakan. Ini Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Yang kedua namanya Kazzab, pembohong. Ini ialah Muqta' As-Saqafi. Adapun Hajjaj, dia suka buat kerosakan, bunuh ulama sebagainya. Adapun Muqta' As-Saqafi, dia antara asal Islam baik, memimpin orang Islam, kemudian mengaku Nabi, hanya untuk dia menang dan mendapat jawatan. Dan sebab itu kita orang Islam, jangan ambil hadis daripada huraian orang-orang yang tak tahu ilmu hadis. Akhirnya dia buat sentimen itu. Dajjal dah keluar lah. Lepas tu ni Ramadan tak akhir, kena siap barang-barang. Sebab nanti dah kiamat, ada jeritang, bla bla bla. Kita duk percaya dan ditipu dan percaya lagi, ditipu dan percaya lagi. Sebab itu penting kita ada ilmu, penting kita mendampingi orang-orang arif. Kadang-kadang bila berlaku satu isu, orang arif tenang, orang alim tenang. Kita dah kelang kabut, Dajjal dah keluar. Dia punya kelang kabut tu, subuh dia tak sembahyang, tak kelang kabut. Dia tak tutup aurat, dia tak kelang kabut. Dajjal dia rasa kelang kabut. Laksanakan perintah Allah dan diri kamu, maka tak ada apa pun mudaratnya. Tentang kita tak takut pun kalau keluar Dajjal, kalau kita memang menjaga hak Allah Ta'ala. Allah akan jaga kita. Dan kita dah doa kepada Allah, apa kita nak bimbang? Kita dah doa, dan kita dah jaga hak Allah, maka Allah jaga kita. Tapi ada orang sekarang dia macam bimbang tak bertempat. Padahal dia tak buat pun perubahan diri dia. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, seorang kalau belajar tanpa guru, dia belajar dengan syaitan. Berdasarkan kata-kata masyhur ulama, mereka mengatakan, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhun lahu. Siapa tak ada guru, maka syaitanlah guru. Baik tuan-tuan, kita lihat dalam zaman yang berbeza. Dahulu para ulama didatangi, ditalaki. Datang secara berlutut. Bukan Luqman Hakim berpesan pada anaknya, wahai anakku, hafdhi majlis ilmu, wa zahimil ulama, dan biarlah lutut kamu berlaga dengan lutut mereka. Maksudnya biar dekat. Tuan-tuan, zaman dah berubah. Bila terhasil kitab-kitab yang banyak, dan kita pula ada kekangan-kekangan masa yang banyak, terpisah kita dengan guru kita kerana pelbagai sebab. Maka apakah zaman sekarang kita cukup dengan baca buku, atau cukup dengan kita menonton, kita dengar kaset? Kalau zaman dulu dengar kaset lah, asyrithah, atau tengok YouTube. Apakah ia cukup? Baik, kita katakan itu sebahagian medan ilmu. Namun hubungan kita dengan guru kena ada juga. Dengan cara kita berhubung, kita bertanya, perlu ada. Ya benar, kita tak boleh tolak dengan sistem hari ini. Orang mendapat ilmu banyak daripada YouTube. Banyak daripada kita katakan FB Live. Banyak daripada TV. Mereka umumnya sudah pun berguru. Cuma ada kekurangan di situ, iaitu hubungan. Kerana tidak adanya pertemuan. Dia umpama kalau kita bercinta tapi tak jumpa, tuan-tuan rasa macam mana? Video call yang tiap-tiap malam dengan orang yang kita sayang ni, telefon tiap-tiap hari, tulis surat pun sama, mesej sama, tapi jumpa tidak. Apakah lengkap cinta itu? Apakah lengkap? Walaupun kita tengok muka dia, dia tengok muka. Kita pun tahu tak lengkap. Tak lengkap cinta tersebut, tak sempurna. Sama juga hari ni tuan-tuan, walaupun medium ilmu berbeza. Bukan hari ni masjid-masjid pun kena kuliah online, biar orang dengar kat rumah masing-masing. Kemana SOP kita dulu tegang dan keras, ataupun kita katakan ketat. Hari ni mungkin sebahagian surau masjid dah ada anak-anak murid, tapi masih lagi kebimbangan sebahagian besar orang. Maka apa yang kita buat ini bagus. Ya, kita tak kata tak bagus. Ini selalu medium ilmu. Namun tuan-tuan sekalian, hubungan dengan guru mesti ada juga. Mesti juga, walaupun kita ada buku ditulis, kita baca, telefon juga dia bimbang kita salah faham apa yang kita baca. Dan salah faham apa yang kita dengar. Kita dengar ni bagus lah, tapi mungkin salah faham. Ustaz tu maksud lain, kita pula maksud lain.
Sebab setiap percakapan dia ada hubung kait, dia mungkin ada maksudnya begini. Ustaz ni kadang-kadang kata haram, kadang-kadang kata halal, kadang-kadang kata boleh, kata tak boleh. Yang ni minta penjelasan. Supaya kita tahu bahawa bolehnya bila begini, tak boleh bila begini. Ustaz ni kadang-kadang tunjuk macam benci orang kafir, kadang-kadang boleh pula dengan orang kafir. Jadi kita macam ada kekeliruan. Maka ini yang kita tanya. Benci kekufuran dari sudut mana? Dari sudut bimbang, pengaruh kekufurannya kena pada kita. Walau dia ahli keluarga kita. Tapi bila pula kita boleh suka dan sayang mereka? Bila dia sebahagian keluarga kita, sebagai satu fitrah. Boleh sayang. Ayah saya kafir, Ustaz boleh tak sayang? Boleh. Itu fitrah. Boleh tak saya cinta adik-beradik kafir? Boleh, itu fitrah. Tapi jangan sampai kekufurannya terjangkit pada kita. Bila bercakap tentang kekufuran, kita tegas. Bila bercakap tentang hal-hal berkait dengan hubungan baik, ya kita pelihara dan kita jaga. Dan Allah sebut dalam Quran, وَصَحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Temanilah, bersahabatlah dengan ibu bapa kamu yang bukan Islam itu dengan cara baik. Bukan sepakat ulama' kalau anak tu Islam, mak ayah dia kafir, wajib dia taat setiap perintah mak ayah dia. Selagi mana bukan perkara yang syirik pada Allah. Malam yakun isman, lagi mana bukan dosa atau syirik. Dan ini disebut oleh Allah dalam Quran. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Kalau orang tu mak ayah dia, tuan-tuan kafir, wajib tak dia dengar cakap mak ayah? Wajib. Mesti dengar. Mereka pada perkara yang melibatkan syirik pada Allah, itu tak boleh dengar. Fala tuti'huma, jangan dengar. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma. Kalau kedua ibu bapa kamu berusaha untuk kamu mensyirikkan aku, kata Allah, fala tuti'huma, jangan dengar. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan berkawan dengan mereka dengan cara baik. Ma'ruf dengan cara paling terbaik. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam surah Luqman. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita dengar, kadang tegur cakap begini, kadang begini. Kita tak faham apa sebenarnya, maka telefon dia, tanya dia, minta penjelasan, minta penguraian. Sebab tu hari ni kita belajar cari Facebook bagus, baca kitab dia bagus. Namun hubungan tu mesti ada. Tanya. Hubungan dengan syekh, hubungan dengan guru, dengan cara kita bertanya, dengan cara kita bersemuka dalam keadaan tertentu, siap kekeliruan kita, ini yang menjadikan sempurna cara kita belajar. Jadi kita tidak nafikan zaman hari ni, zaman dah berubah. Semua orang lebih selesa secara online. Kerana mereka dapat, tak perlu merentas negara atau negeri, mereka dapat ilmu. Dan hari ni pun tuan-tuan sanak-sanak pun bagi cara online je. Dulu tak boleh jumpa, baru dapat sekarang sanak online. Dah bagi sanak. Nak sanak hari ni tak susah. Buka je online, share ni dapat sanak. Jadi perkara-perkara tersebut berubah ikut zaman. Sebagaimana kita pun bayaran online, dah tak payah pergi bank, dah tak payah nak jumpa orang, just online. Namun ilmu ni untuk kita dapat kesempurnaan, dia perlu ada satu perkara yang menghubungkan kita dengan dia. Perlu ada. Antara ni kita telefon tanya, antara kita bertemu. Sebab tu tuan-tuan, kita bila ziarah guru-guru kita, ziarah para ulama kita, ini satu cara untuk memberi penjelasan pada perkara-perkara yang mungkin menjadi kesamaran kita. Sebab para guru, para ulama, mereka aja ikut keadaan, ikut tempat. Barangkali maksudnya sudah pun dihuraikan sebelum ini. Kita dah masuk tengah-tengah. Betul ke macam ni hukumnya? Maka minta penjelasan semula, supaya kita dapat yang jelas. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, bermula dengan didik diri kamu sendiri. Didik diri kamu dengan betul-betul, sehinggalah kamu benar-benar boleh memperbaiki diri kamu. Dan berdampinglah dengan orang alim sehingga kamu dapat mengambil ilmu mereka. Tetapi ingat, mulakan dengan diri kamu. Tuan-tuan, kita kalau nak nasihat orang, nak jadikan ia berkesan, kita dulu buat. Sebab itu disebut dalam hadis, ibda' bi nafsika summa biman ta'un. Hadis ini sebenarnya berkaitan dengan nafkah. Kalau seorang tadi dia ada duit, maka dia dapat duit, dia kena belanja untuk dia dulu, makan dia, minum. Sebab dia pencari duitnya. Kemudian dia beri pada keluarga tanggungan dia. Namun Syekh Abdul Qadir beri satu kepahaman pada kita. Kalau kita tahu kewajiban beri nafkah pada diri kita sendiri, bukan pada orang dekat kita, isteri, anak-anak, demikian kewajiban memberi ilmu. Tapi nak beri ilmu, kita kena ada ilmu dulu. Faqidu syai' la yu'ti. Orang tak ada apa-apa, dia tak boleh bagi apa-apa. Kalau saya ni nak beri nafkah pada isteri saya kena ada duit dulu. Barulah saya boleh beri nafkah. Tidak, ILO je lah.
Maka sama juga kita suami atau kita orang yang bertanggungjawab dalam keluarga. Kita belajar dulu. Faham dulu, kemudian sampaikan pada orang bawah kita. Ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah. Yuballighi syahid minkumul ghaib. Yang hadir beritahu yang tidak hadir. Kita suami alhamdulillah peluang untuk bertemu dengan para ulama lebih terbuka berbanding isteri-isteri kita. Maka gunakan manfaat tadi, kita dengar daripada para asatizah, para syuyukh, para murabbi kita, para rabbani kita, lalu kita pun beritahu isteri kita, beritahu anak-anak kita. Maka itu caranya. Tetapi sebelum kita beritahu mereka, kita sudah mengambil ilmu ini dengan tujuan beramal. Ada juga ambil ilmu nak kena pasangan masing-masing. Ustaz dah cakap, Ustaz ni kena terik tak kepala bini saya, Ustaz ni balik buat ilmu balah. Jadi buat balik ilmu Ustaz dia untuk gaduh dengan bini dia. Atau si isteri pun sama. Dia dapat satu ni aku dah jumpa ni. Ni memang kena berdokek atas kepala suami aku ni. Maka dia balik bawa ilmu ni untuk berbalah. Tuan-tuan, niat kita tadi dah rosakkan kita. Saya bila dapat ilmu, yang pertama, saya sendiri nak beramal. Yang kedua, saya ingin orang dekat saya juga beramal dengan ilmu ini. Bukan ilmu untuk kita kata orang. Bukan. Ilmu bukan tujuan untuk kita pangkas orang. Bukan tujuan untuk kita tembak orang. Bukan tujuan kita jatuhkan orang. Ilmu tujuan kita nak naikkan orang. Bangunkan orang. Saya bukan ada ilmu saya nak jatuhkan bini saya kat rumah. Saya nak jatuhkan suami saya. Bukan. Saya nak bina dia. Saya nak angkat dia menjadi lebih baik. Pasangan saya lebih baik. Maka niat tadi kena jaga. Tujuan kita belajar dan sekalian untuk kita sendiri. Untuk kita beramal. Dan kita mahu orang yang dengar juga beramal. Dan bila Syekh menyebut satu hadis lagi, la sadaqata wa dhu rahimin muhtaj. Tak boleh bersedekah, tidak sempurna sedekah ketika mana kaum kerabat lebih memerlukan. Baik, hadis ni tentang sedekah, tapi beliau masukkan dalam konteks ilmu. Tuan-tuan, tak patut kita duk sibuk nak ajar orang lain yang jauh. Yang dekat-dekat dengan kita tak ajar. Setepatnya bila Allah sebut dalam Quran, wa anzir ashiratakal akrabin. Berilah peringatan pada kaum keluarga terdekat. Supaya apa yang kita dapat ilmu, maka kita nak proses diri kita dulu. Kemudian kita juga nak beri pada orang lain untuk memprosesnya, mengamalkannya. Kemudian kita meletakkan keutamaan menyampaikan ilmu ini pada kaum kerabat terdekat. Saya nak cerita pada kakak saya, abang saya, ipar duai saya, anak-anak saudara. Sebelum saya bersungguh-sungguh nak cerita pada orang lain. Maka demikian perkongsian yang betul dalam kita memperoleh kebaikan. Sebab ilmu ni kadang-kadang dia kurang berkatnya kerana cara perkongsian kita tak betul. Sama juga macam rezeki. Rezeki ni dia akan kurang berkat bila perkongsian tu tak betul. Saya rasa saya dah sedekah banyak. Kenapa nampak macam? Sebab cara tu tak betul. Kita tak mulakan dengan keluarga dulu. Kita tak mulakan dengan orang dekat dulu. Kita tak mulakan dengan isteri kita dulu. Ya, orang lain kata semua kita pemurah. Isteri kita kata kedekut abang. Semua berkira dengan saya. Dengan orang lain abang bukan main lagi. Maka disebabkan tadi tuan-tuan nilai keberkatan menyusup. Cara kita tadi. Mungkin kita dapat berkat tapi bukan keberkatan sepenuhnya. Sebab itu bila kita buat sesuatu baik, namanya sedekah harta, sedekah ilmu atau sedekah nasihat, mulakan pada rangkuman yang dekat dengan kita. Kita telah melaksanakannya. Boleh cerita yang jauh. Tuan-tuan, bila tuan-tuan nak bersenam, ni instruktor kita, coach kita, dia mesti ajar kita warming up dulu macam mana. Starting gini dulu. Tiba-tiba atas nama bersenam, terus berlari pecuk. Terus sempuk jantung, masuk hospital. Dia ni kan bersenam. Bila senang cara tak betul. Kita tengok orang nak main bola sebelum masuk, nak pengganti dia keliling padang, dia warming up dulu sebelum dia dipilih masuk. Ataupun mungkin dia tak dipilih pun, tapi dia kekal buat latihan ringan sebelum dia masuk. Regangan otot dan sebagainya. Ini nampak macam semangat bersenam, baru lari sikit dah tumbang. Kenapa? Salah cara dia. Walau betul niat dia nak bersenam, cara pula salah. Sama juga ilmu, sama juga harta, cara penstrukturan ilmu tu biar betul. Supaya keberkatannya nampak dengan jelas. Itu cara kita mengandungkan sesuatu perkara, mengikut aturan. Kerana itu kita perlukan guru yang mengajar kita aturannya bagaimana. Sebab itu kita perlukan instruktor, ajar kita bagaimana cara. Itulah yang menjadikan ia sempurna dan ia menjadi baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.